daripada USJ, dan insyaAllah pada hari ini untuk manfaat kita bersama, kita akan membincangkan satu tajuk yang tidak boleh kita lari daripadanya, tidak boleh kita perlambatkannya ataupun percepatkannya walau sesaat, iaitu maut. Jadi pada hari ini kita akan mendengar sedikit sebanyak tazkirah daripada Al-Fadil, dan sekiranya ada beberapa persoalan dipersilakan, dan insyaAllah kita akan dapat lebih banyak hidayah dan juga ilmu daripada yang membahagia Ustaz. Dan saya tidak mahu membuang masa, saya mempersilakan falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih sahabat saya, saudara Hamid Hamzah. Kenal lama dah, tapi ini baru bersua muka. Pasal kenal dalam grup lah. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkannya untuk saya berada di sini pada tengah hari ini. Mudah-mudahan duduk kita dalam majlis ilmu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan terima kasih kepada pihak yang sudi menjemput saya pada hari ini. Kali pertama saya sampai sini, biasa duduk lalu je dah tahu pula ada pejabat saudara kita sini. Okey, saya kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ahmad Tolhah bin Mustafa, berasal daripada Terengganu. Tapi dah menetap di Selangor hampir baru lagi lah, lebih kurang dalam 18 tahun di Selangor. Saya adalah merupakan bekas anggota tentera dalam Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia. Saya berkhidmat dalam tentera lebih kurang dalam 13 tahun. Unit terakhir saya di unit gerak khas Komando Mersing. Dan saya bertugas sebagai guru agama lah. Kerja saya memang selama 13 tahun ni memang kerja mandi mayak je. Boleh faham saya cakap Terengganu? Boleh? Pasal bahasa Terengganu ni nombor 2 terbaik dunia selepas pada bahasa Arab. Perancis nombor 6. Ya. Jadi insya-Allah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya suka membawa tajuk tentang membicarakan pasal kematian. Pasal setiap manusia ni, setiap barang yang bernyawa pasti akan mati. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, waja'at sakaratul maut bil haqq. Zalika ma kunta minhum tahid, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan seperti mana hak yang biasa kita dengar juga, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap barang yang hidup pasti akan mati. Tidak ada manusia pun yang akan, orang kata bahasa Terengganu panggil tukar langit. Mana tukar langit dah matilah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pergi pada mukaddimah kitab dululah hari ni. Pasal kalau nak cerita pasal bab mukaddimah kitab pun lebih kurang ada 32 muka surat. 32 muka surat. Kitab ni ada 32 bab. Kalau panggil kek-kek cepat sikit habis. Kalau panggil jarang-jarang sekali, insya-Allah tahun 2020 baru habis kitab ni. Jadi apabila disebut muqaddimah kitab ni, dia bermulanya alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mana-mana kitab, dia beza kitab dan buku. Kitab ni apabila dalam isi kandungan tu mempunyai hukum-hukum, mempunyai akan kalam Allah, mempunyai akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkait pula dengan hukum-hukum syariah, itu dinamakan kitab. Kitab dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu kita buku lah. Maka dia bermulanya, segala kitab ni dia bermula dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni alhamdulillah. Maka apabila kita puji, alhamdulillah, semuanya berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita puji orang ni disebut Alhamdulillah, makna berbalik kepada Allah. Tak? Kita puji isteri kita, masuk kemah rumah. Tak? Dia pun sebut Alhamdulillah. Nah, orang yang menyebut Alhamdulillah, maka Nabi kata satu mahligai dibina di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pekerjaan yang mudah yang Allah Ta'ala beri, ucap Alhamdulillah, satu mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada lagi mana-mana atas muka bumi ini satu pekerjaan yang mudah dia beri sampai mahligai istana. Tapi Allah, kerajaan Allah dia bagi. Maka kita puji Alhamdulillah. Kita puji isteri kita pandang masuk. Oh, hari ni awak selama 30 tahun hidup bersama dengan awak ni. Ni lah makanan paling sedap. Dia kata, oh, 30 tahun baru puji sekali. Lepas tu dah puji pula, kena orang rumah pakai comel balik sambut. Oh, comel awak hari ni, dia pun sebut Alhamdulillah. Dalam hati memang aku comel. Pula dah kena. Maka apabila kita puji berbalik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana semuanya hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia ni tak ada apa pun. Tak ada apa, kosong. Semua pinjaman semata-mata semuanya akan dikembalikan kepada hak milik asal, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka selawat serta salam sentiasa tercurah ke atas junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan para sahabat. Dan dimulakan juga dengan pengarang kitab ni tulis berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah Taala sebut. Kita biasa dengar hari Jumaat orang lelaki, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kita berselawat, Allah Taala berselawat dan kita pun berselawat, maka ganjaran yang Allah Taala beri. Kalau kita rajin berselawat ke atas Rasulullah, maka kita layak berada di sisi Rasulullah di hari Yaumul Mahsyar. Rasulullah akan bantu. Pasal pernah satu kumpulan, dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ada dah sebut dalam kitab ni lah. Ramai hak pergi jumpa dengan Rasulullah minta hak ni nak murah rezeki. Minta nak kaya, minta nak permudahkan urusan. Macam-macam minta dengan Nabi supaya Nabi doakan kepada Allah Taala. Cuma mari seorang pemuda kata, ya Rasulullah, aku tak ambuh kaya. Aku tak ambuh, sekali-kali aku tak ambuh belaka dunia ni, aku tak ambuh. Cuma aku nak berada di sisimu di hari Yaumul Mahsyar, di dalam syurga. Nabi kata boleh kan? Dengan syaratmu kena tolong aku. Sahabat tanya, nak tolong mana ya Rasulullah? Jangan salah faham, Nabi tak cakap terenung. Saya cuma tolong nakarkan balik je supaya mudah faham. Sahabat tanya, ya Rasulullah, lepas tu aku nak tolong mana mu? Nabi kata, memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tak suruh sujud ke dia, Nabi suruh sujud kepada Allah. Maksud sujud ni bukan jalan 2-3 langkah sujud di kedai. Mana bangun di tengah malam. Bangun di tengah malam, sujud bermunajat kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi kata, orang ni layak berada di sisi aku di hari Yaumul Mahsyar. Bukan sahaja di padang mahsyar, bahkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni hak yang disebut oleh ulama. Bukan saja ulama-ulama terdahulu, bahkan ulama-ulama mutaakhirin mengatakan bahawa kalau kita nak berada di sisi Rasulullah di hari Yaumul Mahsyar, maka memperbanyakkan sujud dan banyakkan berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kalau kita tengok sakratul maut dalam pandangan ulama salaf dan juga ulama khalaf, merupakan masa-masa yang mesti kita lalui. Kita semua pasti mati. Semua kita pasti mengalami sakratul maut. Semua pasti melalui masa-masa yang amat mengerunkan ini. Demi Allah, semua kita pasti mengalaminya dan merasainya, kerana ia telah dirasa oleh raja dan rakyat jelata,
orang miskin dan orang kaya, pemimpin dan orang yang dipimpin, semuanya akan mati. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum riksud. Dan berapa banyak yang telah kami binasakan umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, atau kamu mendengar suara mereka yang sama-sama? Allah Ta'ala jelas kepada Rasulullah. Berapa ramai dah umat terdahulu sebelum kamu, ya Muhammad, yang telah aku binasakan. Adakah kamu mendengar atau melihat? Tak. Kita lalu kat kubur dengar tak orang tapik menolong? Tak dengar tak? Kalau dengar orang tak lalu kat kubur. Tapi Nabi kata, tak. Sesungguhnya barang siapa yang dapat mendengar apa yang berlaku di alam barzakh, nescaya akan ada yang lari bertempiaran, bahkan ada yang pengsan. Kalau boleh dengar. Tapi Nabi boleh dengar tak? Nabi boleh dengar. Kerana itu mukjizat Rasulullah. Mukjizat yang ada pada diri kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh dengar. Kalau boleh dengar, orang tak lalu kat kubur. Pukul 6 petang tutup terus jalan. 6 petang hingga 6 pagi. Pasal apa? Pasal dengar tepikan menolong. Pasal Nabi kata, seandainya kamu dapat dengar apa yang berlaku di alam barzakh, bukan Nabi kata juga, bahkan khalifah lain, Umar Abdul Aziz, Saidina Umar katakan, kalau siapa yang dapat mendengar apa yang berlaku di alam barzakh, nescaya manusia ini akan banyak menangis daripada ketawa. Nescaya manusia akan banyak menangis daripada ketawa. Sebab apa? Dengar keisapan apa yang berlaku di alam barzakh. Manusia bertepik melolong. Kerana apa? Roh manusia ni akan masuk semula ke jasad ketika perpisahan. Mati, roh keluar daripada jasad. Apabila roh keluar pada jasad, roh ini akan naik ke langit menghadap Allah Ta'ala dan turun semula berada di tepi jasad. Okey, ni jasad. Roh ni keluar akan duduk berada di tepi jasad dia dan melihat apa yang orang melakukan terhadap tubuh badan dia. Orang buka baju, orang mandi, orang kapang, orang sembahyang. Masa mandi ni, roh ini akan berkata-kata kepada orang yang memandikan, tolong perlahankan sedikit, kerana sakit hak mati tadi dah habis lagi. Tapi orang tukang mandi tu dengar tak? Tak dengar. Kalau dengar, dia lompat kot tikar lagi. Lompat kot tikar lagi. Kalau orang tukang mandi tu dengar. Samalah juga masa kapang, masa sembahyang. Dan selepas dikebumikan, apabila jasad ni masuk dalam liang lahat, maka roh ni akan masuk semula. Maka jasad tu hidup tak? Hidup balik. Kita ni hidup semula di alam barzakh. Tapi hidupnya kita tak sama hidup di atas muka bumi ni. Tapi hidup di alam barzakh kerana nak bersoal jawab dengan malaikat Munkar dan Nakir dan menjalani sama ada nikmat ataupun azab di alam kubur. Sebab itulah kita ni kadang-kadang kalau cerita bab mati ni dah apa Ustaz tu, kita kira kemudian lah. Sekarang ni kita hidup, kita enjoy lah dulu. Pasal roh si mati ni akan berkata-kata. Saya pernah atau jenazah di Kedah. Lama dah lah, masa dalam askar dulu. Dia cuma bagi alamat di Ketah. Jenazah daripada Kuala Terengganu nak dihantar ke Kedah. Masa tu mana ada WhatsApp ke apa, tak ada. Telefon hak paling canggih pun masa tu 3 sekupang. Pada duk main game ular gitu je lah. Lain ni macam-macam geng ada telefon. Jadi apabila sampai di Kedah dekat area Sungai Petani,
Tak, tengok alamat macam alamat tak berapa nak jelas. Saya dengan kawan 2 orang, mana 3 orang lah sekali dengan mayat. Duduk cari ke alamat ni, tanya driver van jenazah, kata mana alamat ni. Nak tiba-tiba terdengar suara. Kata, Syekh, hantar jalan depan sikit lagi ada traffic light masuk kanan. Sudah dah. Saya tu jam pukul 2.30 pagi. 2.30 pagi. Dah naik van jenazah bukan boleh bawa 1416. Balik laju pun 100. Berarti tepi jalan. Bebas pun keluar, saya pun keluar duduk menyandar tepi van jenazah. Tanya dia, mau dengar tak? Kata, aku dengar juga. Lepas tu nak warna agak-agak ni. Suara siapa dia tadi tu? Lepas tu duduk menu tepi jalan. Lama agak sejam juga duduk menu situ. Mana nak buat ni? Nak jatuh ke tak? Tak. Dia kata ginilah kita ikut apa yang dikatakan oleh suara tu tadi. Maka teruskan perjalanan, jumpa betul traffic light. Jumpa traffic light masuk kanan 50 meter lepas pada traffic light tu jumpalah rumah si mati. Tengok ada anggota duk tunggu. Duk fikir, oh memang betul lah suara tu tadi. Pergi atas tinggal jenazah pergi atas kubur gitu gini, pesan ke pegawai situ kata suruh orang lain awak balik bank jenazah, aku balik ngebah esok. Kata saya balik ngebah. Saya balik ngebah. Saya dah ceritalah masalah hak berlaku tu. Saya suruh anggota balik bank jenazah. Saya nak rehat sini dulu, mungkin saya petang ataupun malam saya bawa balik dengan ngebah lah dengan mari. Tak apa Ustaz. Siapa dekat camp kerana baru saya cerita. Kata aku dengar suara lah, patutlah aku balik pun lain macam je bawa van ni kata ni. Tapi memang betul. Kadang-kala kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang menguruskan jenazah. Dia orang biasa uruskan jenazah. Hak itulah hak kita dengar. Kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Baik. Maka Allah Ta'ala dah binasakan umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi SAW. Sebab pada kita dah ramai dah mati. Pernah tak kita tengok si mati balik rumah, roh balik rumah? Tak ada. Tak ada. Kalau yang kata keluar dalam grup roh kembali pada bulan Ramadan, kalau tu pelawak lagi. Kalau betul balik mudah buka pintu. Jangan kunci. Jangan kunci. Pasal apa? Tok Nyam mu nak balik mana sekarang makan nasi je. Pasal orang tua dulu-dulu kan pesan nasi jangan habis, nanti tok mu nak balik dia tengah malam atau balik lah. Tinggallah nasi sikit dalam kuyuk. Lauk sikit. Tengok pagi esok nasi tak ada. Memang tak ada lah. Cucu mu bawa balik berepit pukul 3 pagi lapar perut makan. Tak. Maka ada tersabar mengatakan apa ni? Ruh baliklah apa, tak ada dalil yang sahih, tak ada hadis yang mengatakan, tak ada. Tak ada jumpa dalil yang khusus, tak ada mengatakan ruh ni kalau balik mujur. Tiap nak tahu tok balik, ayah balik, hak ni ada buka pintu rumah, jangan ada kunci. Dia sebenarnya tak mahu anak-anak jalan malam je. Tu je orang tua dulu pesan. Ni berakhir sangat jalan malam. Dia jenis suka isyraq. Isyraq malam, mi'raj tau. Orang jalan malam kan isyraq. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka perbahasan dalam mukaddimah ni yang pertamanya pengarang kitab ni tulis, dia kata kita membicarakan tentang kematian. Yang pertamanya 3 perkara unsur yang penting. Yakni dia membicarakan Al-Quran, Al-Quran membicarakan kematian. Yang keduanya kematian dalam perspektif hadis yang sahih. Dan yang ketiganya kematian mengikut pandangan ulama salaf dan juga pandangan ulama salaf dan ulama mutaakhirin dan mutakaddimin. Baik. Pada mulanya dia menceritakan pada kitab ni tulis tentang Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Merupakan sahabat
Nabi sallallahu alaihi wasallam hak yang paling cerdik. Amru bin Al-As ni dia hidup zaman jahiliyah, zaman Nabi dan zaman selepas kewafatan Nabi. Zaman jahiliyah memang dia cukup benci kepada Rasulullah. Dia macam Saidina Umar juga. Cukup benci. Ibarat kata kalau jumpa dengan Nabi memang dia nak kacung, nak bunuh. Tetapi setelah dia kenal Islam, sehingga dia digelar oleh Nabi, yakni singa Arab. Dia adalah pakar strategik dalam mengatur peperangan. Cara-cara untuk berperang diatur oleh Amru bin Al-As, pakar strategik, orang yang cerdik. Tapi dia kata, walaupun aku ni cerdik, aku tak boleh nak melawan akan kekuasaan Allah, tak boleh nak melawan akan kematian. Walaupun dia ni seorang yang hebat. Kerana Amru bin Al-As ni dia antara orang yang bai'ah dengan Rasulullah. Bai'ah dengan Rasulullah. Maknanya aku janji dengan Nabi. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah, sebab tu dia masuk Islam dah. Tapi tak puas hati pergi jumpa pula dengan Nabi. Pergi jumpa dengan Nabi, salam dengan Nabi, ya Rasulullah. Adakah Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa aku hak lepas-lepas dah ni? Nabi tarik tangan Amru bin Al-As, dia tarik balik. Nabi tersenyum. Nabi kata, wahai Amru, apa yang kamu nak gusarkan, apa yang kamu takut, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala dah ampunkan dosa-dosa kamu yang lepas-lepas. Maka dia pun bersalam balik, bai'ah balik dengan Rasulullah. Berjanji di hadapan Rasul, hidup susah senang bersama dengan Nabi. Lepas pada tu, di mana Nabi berada, di situlah adanya Amru bin Al-As. Waktu perang, tak perang, waktu berjemaah ada belaka bersama dengan Rasulullah. Maka apabila dia berada dalam keadaan sakratul maut, Amru bin Al-As bertanya kepada puteranya, anaknya bertanya kepada Amru bin Al-As, anaknya yang bernama Abdullah. Dia kata, wahai ayahku, bolehkah engkau menggambarkan kematian kepadaku? Kerana engkau lah orang yang paling tepat untuk menjelaskannya. Padahal ayahnya ketika itu sedang bergelut dengan sakratul maut, sedang bergelut dengan kematian. Maka Amru bin Al-As radhiyallahu anhu jawab, wahai anakku, demi Allah, seolah-olah seperti gunung yang wujud di permukaan bumi berada di atas dada aku, dan aku bernafas, menghirup udara seperti daripada lubang jarum. Dia gambarkan keadaan sakratul maut. Kita boleh tak gambarkan dalam keadaan pasal apa? Pasal tak rasa lagi mati. Siapa dia rasa mati dah sini angkat tangan? Tak ada ya? Pernah mimpi mati? Tak juga. Jarang-jarang sangat Allah Ta'ala. Kalau tu Allah Ta'ala bagi mimpi mati tu, nak suruh kita ingat pada Allah, kembali kepada Islam. Nak beri kesedaran tu di antara hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar, wahai Ka'ab, bolehkah kamu menggambarkan kematian kepadaku? Maka Ka'ab al-Ahbar berkata, wahai Amirul Mukminin, perumpamaan kematian itu bagaikan seorang lelaki yang dipukul dengan sebatang pokok bidara, yakni pokok yang dipenuhi oleh duri. Iaitu setiap duri yang tajam yang melekat di badanku, apabila ditarik semula dengan kuat, terkeluar bersama dengan isi dan urat. Itu gambaran hak yang diberi oleh Ka'ab al-Ahbar dalam bab sakratul maut hak yang dia hadapi. Pasal orang dulu-dulu tak, zaman para sahabat, zaman Rasulullah, dia apabila berada dalam keadaan sakratul maut, sahabat lain mari ziarah, dia akan bertanya,
Wahai sahabat, bagaimana keadaanmu sekarang? Boleh tak kamu gambarkan aku saat-saat ini kamu berhadapan dengan sakratul maut? Kita tak tanya gitu. Nah, kalau ayah nak mati ke apa sakit, pergi dekat ayah. Tanah ayah ujung kampung tu nak fikir siapa? Tak. Bahata dulu kita tanya. Dah jadi macam Ismail ulang aja. Nah, geng isketan bola. Harta luar negeri. Kita tanya hak tu pergi syarah. Nah. Ano. Nah, sibuk pasal harta. Nah. Hak ditinggalkan. Orang duduk. Dia katanya bagaimana keadaanmu dalam keadaanmu learning. Nah, dalam keadaan sakit gini. Nah. Periknya, sakitnya apabila nyawa disentak keluar. Nah. Pasal nyawa ni okey, ni jasad. Ni kepala, belah ni kaki. Nah. Nyawa dia akan dicabut mulai daripada kaki. Kaki naik ke lutut. Nah. Sekumpulan para malaikat Allah Ta'ala yang akan cabut nyawa daripada kaki ke lutut, lutut ke pinggang, pinggang ke dada, dan berkumpul di halqah. Barulah datang malaikat sakratul maut, malaikat Israel alaihissalam apabila nyawa kita berada di halqah. Sebab tu orang yang dalam keadaan sakit tenat, dalam keadaan sakratul maut, rasa sejuk kaki, sejuk peha, sejuk pinggang, bahawa hak tu nyawa dia tak ada dah bawah ni. Pasal nyawa dia himpun satu tempat. Sebab tu kalau tengok orang dalam keadaan sakit tenak dah. Kalau tubuh dia, kalau kita ulur tangan ke bawah ni, tak lepas ni badan, tu ulur tangan gini. Tak lepas. Nah, biasa kalau sehat ulur tangan celuh gini kan. Tak lepas. Tak lama tu. Tak lama, tu petanda-petanda. Nah. Tubuh kita selup ke bawah pinggang ni. Tak celuh jari kita ni. Nah. Maka tak lama. Kalau hak sehari ni biasa, celuh bukan setakat tangan je dengan bahu-bahu lepas. Nah. Tapi kalau dalam keadaan sakit tenak dah, dalam orang kata dalam keadaan azab lah. Nah. Maka kalau kita letak gini, tak lepas jari kita. Sama ada tilam tu tilam empuk ke tak empuk ke. Nah. Tak lepas pasal beratnya badan, pasal apa? Nyawa tak ada dah. Nyawa berada sini dah. Tu di antara tanda-tanda kematian. Nah. Baik. Maka sakratul maut merupakan sebuah pertarungan yang dahsyat. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kematian ke atas seluruh makhluk yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Semua hak ada di atas muka bumi Allah ni akan binasa. Bukan saja manusia, para jin, para malaikat, binatang, haiwan, semua binasa. Bahkan yang ada di atas muka bumi ni akan binasa. Pasal apa binasa? Pasal Allah Ta'ala buat lagi satu bumi. Yakni bumi ni juga, tapi dinamakan bumi Baitah. Bumi Baitah ni bumi putih. Gambaran bumi putih ni seperti hamparan sekeping roti. Putih. Tak ada dah gunung ganang bangunan bangsa cari, tak ada. Pasal manusia yang bangkit yang pertama di hari Yaumul Mahsyar adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangkit daripada makam. Nabi bangkit, Nabi menyapu tanah atas kepala, Nabi menyapu tanah yang berada di wajahnya, di janggut, dan Nabi memandang sekeliling. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril, di manakah umatku? Hak pertama Nabi tanya. Di manakah umatku? Jibril kata, ya Rasulullah, umatmu dalam perjalanan. Dalam perjalanan maknanya akan bangkit sebentar lagi lah.
Tak. Kerana apabila Nabi orang pertama bangkit di hari Yaumul Mahsyar, yang pertama tugas Rasulullah adalah Nabi buka pintu syurga. Nabi buka pintu syurga. Sebab tu hak yang disebut dalam kitab karangan Iman As-Suyuti, tak, kitab Ziarah Alam Kubur. Nah, hak yang dikatakan anak kunci syurga berada di tangan Rasulullah, tapi bukannya macam anak kunci motor. Nah, bukan macam anak kunci rumah. Nah, maksudnya anak kunci ni Rasulullah pergi ketuk pintu syurga, Rasulullah pergi kat pintu syurga, di mana pintu syurga dijaga oleh malaikat Ridwan. Rasulullah pergi kat pintu syurga, Nabi beri salam, Assalamualaikum wahai malaikat Ridwan, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya mari sini nak buka pintu. Malaikat Ridwan tanya, siapa dia luar? Nabi kata, akulah Muhammad bin Abdullah. Malaikat Ridwan kata, inilah yang aku tunggu selama ini. Seorang hamba Allah, seorang kekasih Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah, mari nak buka pintu syurga. Nabi buka je pintu syurga, maka terbuka habis segala pintu-pintu syurga yang lain. Pasal apa? Pasal nak bawa orang hak yang Nabi kasih apa semua ni, umatnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan pertama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kata lebih kurang dalam hadis, kalau disebut tengok dalam kitab Miftahul Jannah, Nabi sebut sesungguhnya umat aku yang masuk ke dalam syurga adalah seramai 700,000 orang. 700,000 orang. Agak-agak kita tersenara dalam 700,000 orang. Dia ada hadis berkaitan lagi, 700,000 orang ni masuk Rasulullah, golongan pertama masuk ke dalam syurga Allah. Hak yang dimasuk ke syurga Allah dengan wajahnya seperti bulan purnama penuh. Masuk serentak 700,000 orang. Tidak ada lagi pertelingkahan, tidak ada lagi perbalahan. Kerana Allah Ta'ala dah buang dah perasaan hasad deki dalam diri, dalam hati manusia, dan Allah Ta'ala masukkan jiwa ikhwana, persaudaraan. Dah masuk 700,000 orang berpegangan tangan. Pegang tangan 700,000 orang, agak-agak jauh mana? Ada daripada Johor sampai ke utara. 700,000 orang pegang tangan. Berbaris panjang masuk serentak. Nak menunjukkan luahnya pintu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu golongan yang pertama. Mana Nabi bangkit di hari Yaumul Mahsyar, Nabi tanya umatnya. Di atas bumi Baitah. Baik. Kasihnya Nabi kepada umatnya tak? Tanya umat dulu. Kita kalau bangkit pada tidur, kenapa dulu? Handphone. Bukan nak ucap Alhamdulillah. Kerana Allah Ta'ala masih lagi menghidupkan aku pada pagi ni. Ni tak pejam mata. Dalam keadaan mata pejam pun jumpa cari telefon. Pelik sungguh lah. Sebab itulah kalau kita dah ucap Alhamdulillah, paling-paling rekat Alhamdulillah lah. Walaupun ada kali orang baca doa bangun pada tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mana tanda terima kasih kita kepada Allah. Kalau kita dah ucap Alhamdulillah, maknanya kita kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih lagi menghidupkan kita, tapi tambah memuji akan kebesaran Allah. Oh, berat sungguh lah. Berat. Baik. Mana tu tanda terima kasih. Kasihnya Nabi kepada umatnya. Tak ada dah tanya saudara mara dia, tak ada. Nabi tanya umat. Pasal sebelum kewafatan Rasulullah, ketika ayat surah Al-Kausar diturunkan, Nabi berada di dalam masjid. Nabi duduk tengah menyala. Nabi duduk dalam keadaan termenung. Yang pertamanya Nabi memikirkan keadaan umatnya yang akan datang.
Nabi mikir bagaimana nak cari dana, nak menyebarkan akal agama Allah ni. Nah, maka datang malaikat Jibril alaihi salam menurunkan surah At-Takasur. Surah At-Takasur, surah Al-Kausar, tentang kolam Kausar ni. Nah, maka selepas diturunkan wahyu tersebut, mari sahabat hak lain. Nah, tengok Nabi dalam keadaan termenung, ketor. Nah, pasal Nabi apabila terima wahyu, Nabi dalam keadaan jadi gelisah dah ketor pasal menerima wahyu daripada Allah. Sahabat mari tanya, ya Rasulullah, dah buat apa mu gini kan? Tengok lain macam je ni. Nabi kata, wahai sahabatku yang aku kasih, yang aku sayang, mu tahu tak sebetul tadi apa yang berlaku? Sahabat kata, mana aku tahu ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Nabi kata, sesungguhnya sebetul tadi malaikat Jibril datang kepada aku dan memberi aku satu wahyu, satu ayat. Ini surah Al-Kausar. Nabi tanya, sahabat tanya, dah kolam tu untuk siapa ya Rasulullah? Kata, untuk umat aku yang akan datang. Hak sekarang dan juga akan datang. Sahabat tanya lagi, dah umatmu hak learning, mu kenal lah, dah hak akan datang mu dah kenal pun. Hak depan ni mu kenal lah, aku ni Abu Bakar ni, Umar ni, Ali ni, Abu Talhah ni, Ibnu Abbas ni. Tak sebut, duk berada di kawasan tempat Rasulullah. Nabi kata, hak mu ni aku kenal belakang dah, tapi ni untuk umat aku akan datang ni. Generasi akan mana? Kita learning kan? Nabi ingat. Sebab tu Nabi kata, aku rindukan umat aku yang akan datang. Sahabat kata, dah umat hak ada lah ni mu tak rindu kan? Terindu juga, tapi aku lebih rindu umat aku yang akan datang. Kerana umat aku yang akan datang akan ramai yang menghidupkan sunnahku. Yang akan menghidupkan sunnahku. Nabi kata. Maka sahabat tanya, dah yelah kalau hak ni mu kenal lah, kata umatmu dah hak akan datang ni, macam mana mu nak kenal? Nabi kata, aku akan kenal umatku yang akan datang dengan wajahnya yang bercahaya, dengan tangannya bercahaya, dengan kakinya yang bercahaya. Yakni orang yang ada wudu, sentiasa berwudu. Tapi Nabi kata, ada juga di kalangan umatku walaupun wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kaki bercahaya, kepala bercahaya, tapi dia tidak layak untuk minum air kolam aku. Setengah sebut kolam, setengah sebut telaga. Tak kira lah. Pasal kolam Rasulullah ni seluasnya 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan. Dijaga oleh Nabi dan juga 4 orang sahabat dan diikuti oleh 4 lagi malaikat Allah Ta'ala. Banyaknya bejana-bejana seperti bintang di langit. Bejana tu cetong-cetong. Cetong. Maka Nabi kata, aku kenal umat aku, tapi ada juga di kalangan umatku nanti hak tak dapat minum. Pasal tu dia kata, memanglah wajahnya bercakap dihalang oleh malaikat Allah. Apabila aku tanya kepada malaikat, kenapa menghalang umat aku untuk minum air? Malaikat kata, ya Rasulullah, memang betul lah ni umatmu. Memang betul, ini adalah umat kamu. Tapi dalam masa yang sama, dia melawan perintah kamu dan melawan perintah Allah Ta'ala. Maka dia tidak layak. Maka mendengar penjelasan daripada malaikat, Nabi kata, nyah kamu daripada sini. Pergilah kamu daripada sini, kamu tidak layak untuk minum air kolam aku ni. Dan kalau kita tak boleh minum air kolam Rasulullah, kita nak pergi minum air kolam mana? Nak pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi kata, mu bukan umat aku. Nak pergi jumpa dengan Nabi Isa, Nabi kata, mu bukan umat aku ke, jumpa Nabi mu. Pasal Nabi Isa kata, aku sendiri pun tak tahu nasib aku di hadapan Allah Ta'ala. Aku sendiri pun tak tahu nasib aku di hadapan Allah Ta'ala. Pasal apabila dia berhimpun segala manusia, bukan saja manusia, jin, para malaikat, binatang hawa semua berhimpun. Apabila Allah Ta'ala membuka pintu neraka, maka terdengar teriakan api neraka Allah. Maka terduduk segala sekalian manusia di atas para lutut. Mana duduk berdiri ni jatuh, tiba-tiba berdiri di atas para lutut. Termasuklah para Nabi dan Rasul.
kerana takutnya mendengar suara api neraka Allah. Takut. Masing-masing tu sibuk dah. Nabi ada, masa Nabi sibuk duk jumpa para Nabi lain, nak pergi tanya. Nabi ada kata, aku pun belum tentu lagi nasib aku di hadapan Allah Ta'ala. Nabi Musa kata, aku pun sama juga. Nah, jumpa Nabi Isa, aku pun samalah juga. Nabi dah kata sama. Kita siapa boleh kata, kita pergi jumpa dengan penghulu segala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakat habis para Nabi lain, para Rasul lain, pergi jumpa dengan Rasulullah, kami dah sepakat dah. Hak lain kami tak tahu nasib belaka apa semua lepas ni. Aku rasa semua seorang je hak boleh minta dengan Allah Ta'ala mempercepatkan perbicaraan. Nabi kata, inilah tugasku, inilah tugasku. 3 kali Nabi ulang. Barulah Nabi minta. Nah, Nabi minta dengan Allah Ta'ala mempercepatkan perbicaraan. Maka berbaris-barislah sekalian umat manusia mengikut dengan Nabi masing-masing. Tetapi kita kena ingat, kita akan bangkit di hari Yaumul Mahsyar bersama dengan orang hak yang kita sayang. Orang hak yang kita sokong. Kita sokong siapa dia? Kita bangkit dia. Kalau kita sayang ulama, kita akan bangkit bersama dengan Muaz bin Jabal. Kerana Muaz bin Jabal adalah ketua ulama dunia. Kita sokong artis. Siapa dia hak kita minat? Kita bangkitlah dengan artis itu. Minat K-pop, maka bangkit dengan artis K-pop di hari Yaumul Mahsyar. Kerana manusia dibangkit dengan pemimpin masing-masing. Dengan orang yang dia ikut sewaktu dia hidup atas muka bumi ni. Kita sayang agama, kita sayang ulama, kita bangkitlah dengan golongan ulama. Maka dah berbaris panjang di hadapan Allah Ta'ala, maka terbuka pintu langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terbuka pintu langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertebaranglah buku-buku amalan masing-masing dan akan tersangkut pada leher manusia masing-masing. Hal ni disebut dalam penghujung kitab, nanti kita lebih tepat. Cuma saya buat hari ni sebagai mukadimah, saya ambil ni dulu. Maka dah terbuka pintu langit, maka buku amalan masing-masing hak yang disimpan oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz tersangkut pada leher, setiap leher manusia. Maka datanglah malaikat apabila disebut nama untuk menghadap berdiri di hadapan Allah. Maka disentak buku amalan tersebut daripada malaikat Allah, dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau manusia yang menerima buku amalan melalui tangan kiri, akan lari bertempiaran kerana malu. Apabila lari, Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk merantaikan manusia ni daripada tangan rata dan membawa ke bahu, dan Allah Ta'ala kata, lemparkan manusia ini ke dalam api neraka. Hal ni berlaku. Memang tu, benda tak nampak lagi Ustaz, akan datang. Memang betul lah. Tapi yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib, benda hak kita tak nampak. Orang hak menerima buku amalan kanan, dia tak baca juga, tapi dia suruh orang lain tolong baca. Tanya, aku terima buku amalan daripada tangan kanan, maka orang lain tolong baca. Berita gembira daripada Allah Ta'ala. Api neraka duk menanti dah. Api neraka duk menanti dah. Kerana suara api neraka, dia meminta 3 golongan. Golongan istimewa, VVIP. Allah, api neraka minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak 3 golongan dia humbang ke dalam api neraka aku ni. Golongan pertama, golongan hak yang pergi berjihad di jalan-Mu, ya Allah. Tapi kerana nak nama, kerana apabila dia mati esok-esok, kerana nak namanya disanjung, namanya disebut-sebut. Ni api neraka minta juga ni. Walaupun orang yang berjihad menghadap di hadapan Allah Ta'ala, adakah kamu ni betul ya Allah, aku berjihad di jalan-Mu apa semua gitu gini? Allah Ta'ala kata kamu adalah pendusta.
kena rantai, lempar ke dalam api neraka. Golongan yang kedua adalah golongan ulama su. Tak. Ulama hak yang jenis cari makan. Contoh dia cari makan lah. Mudah. Ramai lah ni cari makan. Dan juga orang yang suka menderma. 3 golongan ni. Orang hak suka menderma, tapi dia nak nama dia disebut-sebut apabila dia mati kelak. Hak ni pun kena humbang juga ke dalam api neraka. Dah ulama su hadir ni. Dia nak apabila dia mati esok-esok orang sanjung dia. Oh, dia ni dulu hebat. Pakar ilmu agama, pakar rujuk, pakar hukum hakam. Tetapi masa yang sama dia nak nama dia disebut-sebut. Bukan sewaktu dia hidup, bahkan dia mati. Hak ni 3 golongan ni akan dihumbang ke dalam api neraka Allah, menjadi tetamu VIP, tetamu istimewa dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 minit lagi. Saya Sila. saya kalau cakap ni bagi 3 jam pun tak apa. Kadang-kadang kalau kuliah maghrib kat mana-mana pun terlajak lagu tu semua lah. Lepas garik start pukul 8, sepatutnya berhenti pukul 9, lajak 9.30. Kadang-kadang dia tak sedar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hak yang kekal adalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Hak kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kerana setelah Allah taala mematikan sekalian makhluk, Allah taala mematikan para malaikat. Mati belaka tinggallah Allah ketunggalan akan ia dengan keesaan dengan zatnya. Maka Allah Ta'ala menyeru. Allah Ta'ala menyeru mana penguasa-penguasa hak yang berada di atas muka bumi dahulu, hak yang tunjuk hebat sangat, hak yang tunjuk ni sangat, hadirlah di hadapan aku ni. Maka tidak ada seorang pun penguasa-penguasa hak yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal hak tinggal hanya Allah. Hak lain habis mati. Tak ada siapa pun yang hidup. Baik. Hak tu disebut mana tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka oleh yang demikian Hasan Al-Basri memberi nasihat kepada murid dan anak-anaknya seraya berkata, kematian dapat membongkar hakikat sebenar hidup, sehingga tidak seorang pun yang berasa senang semasa berhadapan dengannya. Baik. Kematian ni sebenarnya adalah bermula kehidupan kita yang sebenar. Kita sekarang ni sedang tidur. Hati kita sekarang ni sedang mati. Maka banyak-banyak kalah ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada hati kita sendiri. Pasal hati kita mati. Kita sekarang ni sedang tidur. Dan bila kehidupan kita yang sebenar? Apabila kita berada di alam barzakh. Tu baru kehidupan kita yang sebenar. Bermulanya kehidupan kita. Kerana selepas mati, kita dihidupkan semula dan hiduplah untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian selepas pada itu. Kita bermula daripada alam tiada kepada ada kepada tiada, tiada kepada ada dan ada untuk selama-lamanya. Dan sekarang ni tidur. Terjaga apabila kita mati. Celak-celak tengok duduk dalam alam kubur. Takut kita tidur malam karang, celak pagi esok raka celak duduk dalam bilik lagi. Celak-celak mata tengok duduk dalam kubur. Baik. Dah lah nak tidur malam pun kadang-kadang lalai. Letak kepala tidur dah. Tak ada dah nak lafaz syahadah ke nak mengucap ke apa, tak ada. Ya kadang-kadang tidur telinga duk dengar handphone, duk tengok handset, tiba-tiba terlelap gitu je. Maka sebaiknya nak tidur malam mengucap dulu. Lepas tu jangan lagi sembang tentang perkara-perkara lain, terus tidur.
Kerana bimbang takut mati dalam keadaan tidur, mati dalam keadaan kita tidak melafazkan syahadat. Tapi kadang-kadang gitulah, nak tidur malam. Rumah duduk sebelah agak bang. Duit sewa kedai, hak ujung minta dah lagi. Ujung-ujung bulan dah ni. Abang kata tak lagi, jangan lupa esok ambil tu duit sewa. Nah, gerak-gerak pagi esok, bang bangun. Kerah kejung tau. Tengok seminggu tak tidur dalam bilik. Apa dah tidur mat? Oh tak boleh terbayang dah terbayang. Kejap je pun. Lepas tu kau isi borang pula minta maaf muslimat, tapi bukan nak kata tu, tapi memang betul hakikat dia gitulah, bukan nak marah, tapi memang betul pun. Orang puang ni gitulah. Segala-galanya cepat. Kalau bab mati, dia paling dulu tahu. Suami tak tahu apa-apa lagi, dia tahu dah. Pasal dia pakai internet 18 GB. Kita lelaki pakai hak beli 1.5 GB je. Dia 18 GB terus pakai. Laju punya pasal, laju cepat, bab mati tahu. Dengar berita mati je terjun dalam kolor. Nak pergi ziarah orang mati. Dia apa ni segala-galanya cepat. Bukan kata kita nak tu apa, tapi memang gitulah. Nabi sebut lama dah. Ulama pun sebut lama dah, sahabat pun sebut lama dah. Orang lelaki pun kena faham lah. Kalau setakat orang rumah duk bleber sikit-sikit itu biasalah. Biasa tu kalau dia bleber tu, siapa-siapa pun kena bleber. Tapi kena ingat lantaran itu adalah hiburan. Hiburan. Cuba tengok atas rumah kapung seminggu je. Orang lelaki duduk rumah, cari stokeng tak jumpa. Tak jumpa cari belakang. Selama ni ada orang tolong sedia. Baru seminggu tak ada senyap sunyi sepi dalam rumah. Buat benda tu tak kena. Nak bubuh gula salah jadi bergarang buat air. Tapi satu je, orang puan ni bukan tu, dia jenis suka berbelanja. Tu tak? Kalau pergi shopping, jangan bagi isteri pegang troli. Kalau bagi dia pegang troli, habis memang penuh satu troli. Kita ikut, kita boleh pegang. Kita pegang, dia duduk depan, dia bubuh, kita buang, dia bubuh, kita buang. Pasal kadang-kadang kalau pergi shopping, buat dah senarai hak barang nak beli, tambah-tambah nak raya buat kuih apa semua ni tau. Mesti ada senarai hak terkeluar daripada senarai tu, barang hak beli terkeluar pada senarai. Mesti ada. Bukan kata kamu, bini aku pun sama kau. Memang gitulah. Tapi jangan marah dia, tu memang tu perangai dia dah. Pasal Sayyidina Umar kata orang perempuan ni adalah dia kurang waras. Kurang waras. Maka mari hak lelaki untuk biar ada pro dan kontra tu. Jadi jangan dimarah ke dia. Orang lelaki janganlah dimarah ke dia. Pasal memang perangai dia gitu dah. Kalau tambah jangan menikah. Kalau tak mu terima nikah buat kenapa? Aku terima nikahnya bermakna aku terima ini perempuan yang akan memeningkan kepala aku, yang akan perhabis duit aku, yang akan menyusahkan aku. Itu makna aku terima nikah. Segala-galanya atas kepala aku belaka. Dah orang lelaki cari pitih buat kenapa banyak-banyak kalau bukan bini kalau buat perhabis. Takkan lelaki beli simpan pitih banyak-banyak, lepas tu pergi saja pergi beli ikan, pergi beli ayam, beli dapur. Tak nak sabar. Maka hak tolong, hak tukar perhabis tu ada. Tapi suami dapat pahala tau. Dapat pahala. Isteri menghabiskan duit suami, suami dapat pahala. Kalau kena cara jalan yang betul lah. Sebab tu orang puan ni dia kalau lalu ikut kedai spare part motor dia buat tak layang. Spare part kereta dah. Tapi kalau lalu ikut kedai mah automatik tumit kasut tu patut. Sakit kaki macam-macam lah. Jadi kalau suami yang cerdik tengok hak sebelah tu kenapa dalam kaca tu.
Pasal perangai dia, puan ni dia masa bujang. Nah, memang dia tertarik kepada lelaki dan nikah, dia dah ada suami. Nah, maka dia tak ambuh dah cari lelaki lain, cuma dia nak barang kemas dengan pinggang makuk. Nah, anak-anak main pinggang makuk baru harga RM3.9 dengan pinggang, dengan cawang, dengan gelas, dengan sudu gafu ada belaki. Mak budak dia tak main RM3.9, RM399. Tak, Vantage lah, Akopa lah. Ya, memang ingat aku tak tahu pasal pinggang makuk. Nah, Akopa lah, Akorok lah, macam-macam jenis lah. Tak tambah lagi Langkawi, habis lah. Nah, kita kalau pergi dengan dia kak, itu lah. Awak pergi lah, sakit perut. Nah, tapi nak mana? Perangai dia dah. Nah, perangai dia dah. Sebab tu orang puan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hak jenis suka susung pinggang makuk, Allah Ta'ala beri dia di dalam syurga esok susung pinggang saja 20,000 tahun. Tak berhenti-berhenti. Atas dunia nak beli tak boleh. Mahal. Nah, tapi dia taat pada suami. Dalam syurga esok Allah Ta'ala bersusun pinggang makuk, susu cawang saja 50,000 tahun. Susu cawang dia kerja dia. Nah. Dia sama juga dengan orang lelaki pun. Nah. Itu imam biasalah, nak merepek tak boleh dah. Takut kena ikat polis. Nah. Maka dalam syurga esok Allah Ta'ala bina buat ni, Allah Ta'ala tubuhkan satu pohon di dalam syurga Allah. Nah. Di mana pokok tu kalau pusing 100 tahun perjalanan tak jumpa lagi cari jalan pucing. Pasal sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka main kuda. Hak suka berlomba kuda, dia jumpa dengan ya Rasulullah dalam syurga esok ada tak kuda? Nabi kata ada lah. Dalam syurga esok bukan sahaja kuda, pakai kuda tersebut ada sayap. Boleh terbang. Maka kita learning nak merapik apa semua tak boleh. Dalam syurga esok nak taat perintah Allah, taat perintah Rasul, masuk dalam syurga, bawa mutu, ada mutu Allah Ta'ala sediakan, mucongek lah dalam syurga esok. Sekali akak tayar 20,000 tahun tak jatuh. Tak jatuh. Dah atas dunia tak boleh. Tapi dalam syurga Allah Ta'ala beri. Dalam syurga apa yang ada di atas dunia, ada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan di dalam syurga lebih hebat lagi. Nah, orang lelaki takut nak nikah dua atas dunia, jangan risau. Dalam syurga Allah Ta'ala beri 72 bidadari. Dah, ketua bidadari isteri kita dalam syurga. Tapi dia tak ada cemburu dah. Ikut mu lah, aku nak susu pinggang makuk je. Jangan takut. Jangan takut. Dia ada yang pinggang makuk lah. Suami dia, ikut dia lah. Allah Ta'ala dah beri dah 72 bidadari apa semua gini. Isteri, tak ada. Hak ni nak susu cawang, hak ni nak susu pinggang, hak ni nak susu gafu. Lantak lah. Ni kelebihan yang Allah Ta'ala beri di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni disebut dalam kitab ni pada hujung kita bab penghuni syurga. Cerita habis dah apa yang ada dalam syurga. Bab bini dua pun ada Allah Ta'ala kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang lelaki jangan takut. Walaupun misal macam ni pun atas dunia, dalam syurga esok Allah Ta'ala beri. Dan wallahu a'lam, cukuplah sekadar tu, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada masa yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Ta'ala, jika diizinkan oleh pihak tuan-tuan yang masih sudi lagi untuk panggil. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Jadi sedikit huraian daripada saya ni, masih lagi dalam bab mukadimah, baru satu muka surat, ada lebih kurang 31 muka surat lagi. Dan mukadimah saja sebelum masuk bab yang pertama, yakni memadailah kematian sebagai nasihat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma jam'ana haza jam'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.